الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا. ربي يسر ولا تعسر يا كريم، ربي تمم بالخير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Hari Raya. Selamat. Dia lain bunyi sikit untuk tahun ni. Selamat Hari Raya Terkejut. Tuan-tuan dan rahmati Allah. Tadi pun yang menghubungi saya pun maklum awal lah. Kata tak ramai sangat malam ni Ustaz. Sebab orang masih beraya lagi. Tak apalah tuan-tuan dan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Raya terkejut ke, raya tak terkejut ke, kita tetap raya. Tuan-tuan dan dirahmati Allah, cerita tentang makluman tentang raya tu tuan-tuan. Saya naik sama-sama atas menara KL tu. Yang pertama di Labuan dekat dengan Sabah. Yang kedua di Putrajaya PICC, dan yang ketiga di Menara Kuala Lumpur. Jadi 6.45 tu tuan-tuan, cerita sikit lah sebelum kita masuk kitab tuan-tuan. 6.45 itu dah sampai berita dah. Dan 6.45 itu di Labuan hubungi Datuk Mufti Wilayah, maklumkan bahawa di Labuan itu dah nampak bulan. Datuk Mufti sendiri tuan-tuan, sebelum daripada cerap itu, beliau antara orang yang sangat yakin lah. Dia kata inilah orang kerja kerajaan. Sedangkan tuan-tuan, kok kita tengok bulan untuk raya pada contoh 15 Syawal, 15 Ramadan, itu tak dikira tuan-tuan. Dan memang takkan nampak lah sebab belum lagi tiba bulan Syawal. Nak tengok Allah Subhanahu dan Allah Ta'ala nak tunjukkan pada tahun ini, walaupun kita ada teknologi yang cukup canggih tuan-tuan, kita boleh susun kalender tu, bulan kita boleh tahu bila dia muncul. Pada awal Muharram lagi kita dah boleh agak bila nak raya. Bila 6.45 itu dah dapat berita penampakan bulan, tapi tak kita umumkan secara terus. Bahkan tuan-tuan, kawan-kawan saya yang tanya esok raya ke tak raya, saya pun tak boleh nak beri keputusan. Sebab keputusan yang muktamad itu ialah pada majlis raja-raja. Mereka yang macam tu tuan-tuan. Kami baru sembahyang lepas maghrib, belum sempat majlis raja-raja bahawa bulan tak nampak dekat KL, dah keluar berita dah raya. Bukan tuan-tuan yang terkejut, kami kat atas tu pun terkejut. Termasuk mungkin Datuk Mufti pun terkejut juga. Tuan-tuan dan rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu mungkin pengalaman kita lah. Sikit orang kata. Tuan-tuan dan rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam kita menyambut Syawal ini, kita tuan-tuan dan dirahmati Allah, hari raya tu hanya ada satu hari je. Tak tu tuan-tuan. Saya semasa negara Arab tuan-tuan, kalau pagi Syawal itu betul-betul dia semayang raya, aktiviti saya lah pada satu Syawal itu, lepas semayang raya, balik daripada semayang raya tuan-tuan, tidur sampai ke petang, macam tak ada apa-apa. Itu suasana di negara Arab dah tuan-tuan. Tuan-tuan boleh, mungkin yang pergi ke Makkah buat umrah, sempat beraya di Makkah, tuan-tuan tengok macam mana budaya Arab. Menyambut Syawal hari raya ini sampai 30 hari ini hanya ada di Malaysia. Tuan-tuan dan dirahmati Allah. Cuma tak boleh kau kita sambut, kita ziarah 30 hari, 30 Syawal. Ini kita bincang tuan-tuan. Saya ada tulis juga artikel di Pejabat Mufti Wilayah.
berkenaan dengan isu ini. Boleh ke tidak sambut hari raya sampai 30 Syawal? Saya dah kata tadi, hari raya itu hanya pada menziarahi, menyambung silaturrahim. Apa masalah? Tak ada masalah. Bahkan itu adalah suatu uruf, satu budaya yang baik, tuan-tuan. Kerana dalam hadis, bila cerita tentang menyambung silaturrahim ini, tuan-tuan, Nabi kata, man ahabba ayyubsat alaihi wasallam. Nabi sebut, siapa yang nak umur dia panjang, tuan-tuan. Siapa yang nak umur panjang. Kata Nabi SAW, dan diluaskan pula rezeki. Dua benda. Ini yang saya, tuan-tuan, hari-hari minta ke Allah Ta'ala. Nak umur panjang, nak umur yang dia selamat hari lahir, moga panjang umur, murah rezeki. Kata Nabi, siapa yang nak Allah Ta'ala murahkan rezeki, pertama. Yang keduanya, dipanjangkan umur. Nanti kita bincang panjang umur ni. Menyambung silaturrahim dengan ziarah, menziarah. Kita ni, tuan-tuan, manusia ni, kalau kita tak didisiplinkan dengan waktu tertentu, kita tak buat. Kita kalau tak didisiplinkan dengan waktu-waktu tertentu, kita ni payah nak buat. Alah, kok tak ada sembahyang, tuan-tuan? Kok Allah Ta'ala khabar, buatlah ibadat bila-bila waktu. Maka sudah tentu tak ada orang yang ibadat, tuan-tuan. Sebab tak ditetapkan waktu yang tertentu. Sebab itu kita pun, tuan-tuan, kita pergi ke kerja, kita kerja, dia ada 5.30. Saya tadi datang pukul 8.45 itu yang lewat, tuan-tuan. Saya sampai di rumah tadi pukul 7. Tak sampai apa, tukar baju, terus datang ke sini. Tuan-tuan dan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita ni orang Melayu, ulama-ulama kita dulu ajar adat. Kita sambung juga. Seumpama, tuan-tuan, kita menyambut Maulidur Rasul 12 Rabiul Awal. Betul tak? Ada orang dia kata, kita ni nak ingat Nabi, nak cinta Nabi bukan 12 Rabiul Awal je, dia kata. Nak cinta Nabi ni kena setiap hari, dia kata. Tuan-tuan, kita tak nafi. Tapi, tuan-tuan, manusia ini dia perlu, saya sebut tadi, dikhususkan waktu-waktu yang tertentu supaya dia boleh disiplinkan diri dia. Ini kita khususkan bulan Syawal untuk kita menyambung silaturrahim. Ibadat yang baik, uruf yang baik. Tadi isu, kata Nabi SAW, siapa yang menyambung silaturrahim, ziarah menziarahi, tuan-tuan. Saya tengok, saya lah pengalaman. Saudara mara kita yang tak pernah kita kenal, kita akan kenal pada hari raya inilah. Kita silaturrahim. Kata Nabi, siapa yang sambung silaturrahim, Allah panjangkan umur dia. Tuan-tuan, kan kita pernah dengar dalam hadis Nabi sebut, semasa kita dalam perut emak kita, ketika mana usia 4 bulan, ketika mana kandungan usia 4 bulan, itu ditiupkan ruh oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu ulama mazhab Syafi'i contohnya, dia kata kalau dah 4 bulan ke atas, tak boleh gugurkan anak tersebut, haram. Dan kalau anak itu baru bulan, cuma nanti adalah perbincangan sikit, tuan-tuan. Doktor khabar pula, tak pula. Doktor khabar bukan 4 bulan baru ada nyawa. Sebab apa? Saya dah berpengalaman, tuan-tuan. Tuan-tuan mungkin dah lama, lebih senior berpengalaman dengan saya. Kan masuk apa, kita dapat tahu jantung bayi. Jadi maknanya bayi yang kita fahamlah seolah-olahnya roh dah ditiupkan. Itu wallahu taala a'la wa ala, perbincangan ulama lah, tuan-tuan. Tetapi yang masyhurnya ketika mana dah 4 bulan akan ditiupkan roh oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita dengar, tuan-tuan, sebelum ini ditetapkan daripada kita, tuan-tuan.
sayur tuan-tuan dah ditulis tarikh kita bila kita nak mati. Tak payahlah kita risau dah. Tuan-tuan makanlah apa jamu pun, makanlah apa ubat pun, Herbalife dan sebagainya, tuan-tuan tetap akan mati pada tarikh yang telah ditetapkan oleh Allah Ta'ala. Ia tidak akan merubah bila tarikh kematian saya dan tuan-tuan. Dia fix, dah ditetapkan. Begitu juga tuan-tuan dengan kita punya rezeki, dah ditetapkan oleh Allah Ta'ala. Buatlah apa-apa itu. Sedangkan dia dan anak-anak itu telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Termasuk tadi saya sebut ajal kita. Jadi ulama bincang, kalau ajal kita dah ditetapkan oleh Allah Ta'ala, kenapa Nabi sebut kalau sambung silaturrahim boleh menambah? Kita akidah dipanggil sebagai qada mu'allaq dan qada yang apa dia tuan? Mubram. Kalau mengaji akidah adalah ni. Ulama sebut ada dua qada, ketentuan, ada ketentuan yang mu'allaq yang tergantung, ada ketentuan yang mubram yang pasti. Apa qada yang mubram? Contohnya kematian kita itu pasti dia tidak akan berubah, tapi dia masih lagi perbincangan tuan-tuan. Dan kalau tanya saya akan mengatakan bahawa semuanya qada itu telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab itu ulama kata bila sebut bahawa hadis kata siapa yang berkati dari sudut rezeki dia, tuan-tuan, kadang-kadang rezeki kita lebih kurang je, kan? Pergi-pergi tolak lebih kurang. Orang itu gaji dia 2,000 tapi pakai Aziah. Ada orang gaji dia 5,000 tapi pakai sama je. 5 kali sehari kita pun makan 5 kali sehari. Cuma yang membezakannya ialah tuan-tuan keberkatan rezeki. Sebab tu saya ingat tuan-tuan, abah saya tuan-tuan, zaman saya kecil-kecil marin, abah saya gaji 1,000 lebih. Saya tak pernah dalam hidup saya tak rasa rezeki ada. Itu keberkatan rezeki tuan-tuan. Ada orang gaji dia 10,000 tuan-tuan, 10,000 setiap bulan, tapi tak cukup. Ada je yang tak cukup je. Itu yang walaupun gaji dah besar. Nawawi rahimahullahu ta'ala contoh. Imam Nawawi ni tuan-tuan, umur dia meninggal ketika mana usia dia 40 tahun. Imam Nawawi meninggal ketika usia 40 tahun. Tak sampai berkahwin tuan-tuan, Imam Nawawi. Lepas tu contohnya Syekh Abdul Fattah Abu Ghuddah memasukkan nama ulama yang disebut sebagai Al-Uzzab. Apa makna Al-Uzzab? Ulama yang tak berkahwin. Ramai. Antaranya Imam Nawawi rahimahullah ta'ala. Tuan-tuan, 40 tahun. Katalah daripada 11 tahun start menulis buku. Tetapi tuan-tuan, ulama bila mengira helaian kitab, helaian buku yang ditulis oleh Imam An-Nawawi rahimahullah, ulama mengatakan tidak logik dari sudut akal. Imam Nawawi mampu menulis buku sebanyak itu ketika mana usianya wafat pada umur 40 tahun. Tak logik. Buku yang dikarangnya itu tuan-tuan puluhan ribuan jilid. Yang biasanya kalau umur 80, 100 tahun logiklah boleh karang kitab sebanyak itu. Tapi Imam Nawawi dalam usia 40 tahun beliau mampu mengarang kitab yang cukup banyak. Kita tengok ini nama Suyuti. Ini tak ada bidang ilmu dalam Islam ini yang tak ditulis oleh Imam As-Suyuti rahimahullah ta'ala. Dan kadang-kadang saya terfikir tuan-tuan, mungkinlah agaknya ini bukan ada satu Suyuti je, mungkin ada 10 orang Suyuti. Sebab itu boleh karang sebanyak ini kitabnya. Dan rahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ini mengambil sempurna daripada bulan Syawal ini, kita menyambung
rahim. Niatkan semasa kita pergi menziarahi itu, jangan kita niat nak makan je. Dalam kepala dia makan je. Sambil tu niatkan tentang aku dan keluargaku. Ya Allah, kau panjangkan umurku dan keluargaku. Ini jangan ziarah kita ziarah kosong je tuan-tuan. Anak itu ziarah paling kurang dia dapat duit kayu. Kita apa pun tak dapat. Balik kosong. Sempurna dengan ziarah tu tuan-tuan, kita doa juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Cerita hari raya sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada kitab Fiqhus Sirah karangan Syekh Said Ramadan Al-Buti rahimahullahu taala. Kita dah sampai hari itu, kita dah bincang tentang kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya nak masuk tentang perjalanan, kalau dalam bahasa Arab disebut sebagai qabla, sebelum daripada Nabi itu diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu hijrah itu bermula bila? Selepas daripada Nabi berhijrah. Sebelum daripada Nabi berhijrah, apa dia tarikh kita nak sebut? Berapa hijrah? Allah Subhanahu wa taala 3 tahun sebelum Nabi ini tuan-tuan. Sebab itulah, sebab masa tu tak ada lagi tuan-tuan kalender kuda. Kalau ada kalender kuda senang. Zaman itu tak ada lagi penetapan tentang tarikh ini. Jadi sebab itulah macam isu bila Quran tuan-tuan, yang kita dengar Quran turun bila? Malam Lailatul Qadar. Betul tak? Quran sebut ni apa? Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Kata Allah, aku turunkan Quran itu pada malam Lailatul Ramadan. Adakah maknanya itu Lailatul Qadar? Ini perbincangan di kalangan ulama tuan-tuan dan rahmati Allah. Nanti ada sebahagian ulama yang kata inna anzalnahu fi lailatul qadar, itu yang diturunkan Quran pada malam Lailatul Qadar itu ialah turun daripada Baitul Izzalam bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 17 ya Muhammad, baca wahai Muhammad. Nabi kata ma'ana biqari, aku tak reti nak membaca, kata Nabi di Gua Hira. Itu dikatakan pada 17 Ramadan. Tuan-tuan, betul ke 17 Ramadan? Ulama kemudian Al-Maktum ini dikatakan antara kitab sirah yang terbaik sekali. Dari sudut riwayatnya, dari sudut tarikhnya dipastikan dengan teliti. Tuan-tuan boleh cari di kedai buku, ada terjemahan dah. Nama dia Sirah Ar-Rahiqu Al-Maktum. Dalam kitab ialah pada 23 Ramadan. Adakah maknanya kita sambut pada 17 Ramadan setiap tahun itu sebenarnya bukan tarikh yang sebenar, kita ditipu? Tak. Itu yang saya sebut tuan-tuan. Ketika itu tak ada tarikh lagi. Kita pun tak tahu masa tu berapa Ramadan, berapa Syawal. Yang keempat, macam kita sambut Maulidur Rasul. 12 Rabiul Awal itu bukan, kalau mengikut riwayat, tarikh yang paling kuat di sisi ulama. 12 Rabiul Awal bukan tarikh yang tepat tentang kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kenapa kita di Malaysia kita ambil 12 Rabiul Awal? Kerana kita berpegang dengan kitab sirah yang kemudian dikumpulkan balik oleh Ibnu Hisham, Sirah Ibnu Hisham. Dalam kitab sirah yang utama inilah disebutkan tarikh-tarikh seperti 12 Rabiul Awal, seperti 17 Ramadan, 27 Rejab. Kita berpegang dengan pandangan dan sebut tadi. Ulama kita sengaja menetapkan satu yang tarikh itu kita boleh sama-sama memperingati kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, memperingati peristiwa Isra dan Mi'raj. Kau tak nak sambut 12 Rabiul Awal, sambutlah berapa bila pun, tak ada masalah.
Dan memang kita di Malaysia pun tuan-tuan, adakah maknanya seminggu baru buat ceramah sambutan Maulidur? Ada orang awal baru buat sambutan Maulidur Rasul, tak ada masalah.